Dia tak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqna fahma. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita baca umur kitab surah Al-Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah kurnia dan rahmatnya kita dapat meneruskan kelas kita malam ni. Suara saya ni tak apa ni. Saya tak tahulah demam tidak apa tidak, tapi macam badan ni macam orang bangkit demam. Dia mamai badan saya ni macam kurang apa tak tahu. Kurang zat ke, kurang tidur ke, macam mana tak tahu. Dia macam badan tu tak terarah, tak telinga tak berapa sangat. Dah habis kuat pun lebih kuat lagi benda. Dah kuat dah lebih kuat lagi. Macam petang tadi kan. Kuat dah kan ni Hakim petang ni live. Tapi saya tak berapa rasa tak berapa clear, macam tak ada berdesing tapi macam tak dengar. Lepas tu tak puas. Lepas tu terang pun benda salah. Tak sengaja. Memang benda tu tiba-tiba baru perasan. Salah. Bukan salah, tak dan habis lagi dah perasan. Salah lah. Tu dan perasan. Itulah macam orang bangkit demam. Tuan-tuan tahulah orang bangkit demam macam mana kan. Dia tak tentu arah, dia macam ketak-ketak dalam badan kita macam tu. Ni sekarang saya rasa ni. Tak tahulah kenapa. Tiba-tiba jadi tu. Okay, tak apa kita cuba dulu. Okay, kita sampai pelajaran muka surat 100. Okay, kita gunakan tahsin tajwid Al-Quran Karim ni mengenai makhraj dan sifat huruf. Muka surat 100. 100 sudah belum? Dah. Sudah. Okay, 100 ni huruf ra sukun mendatang kan? Ya. Yang sebelum dia ada hamzah wasal, kita baca dia. Tebal ni bukan, ni sukun mendatang kerana waqaf sebelumnya ada huruf mati. Huruf mati tu kan? Itu ya. Ni mana 100 kan? Ada huruf mati. Sebelumnya huruf mati tu ada huruf baris atas. Kan? Ra tu baris bawah. Okay kan? Baris bawah atau baris atas atau baris depan ra ni. Lepas tu sebelum ni ada huruf mati, sebelum ni ada huruf baris atas. Okay, dibaca tebal kan? Al-Fajr kan? Kita baca kan? Lepas tu sama juga yang kedua tu
Ra yang kita mati kerana waqaf, ra sakinah. Ra sakinah ni ra kita mati, datangkan mati kerana waqaf, sebelum dia ada baris atas. Sebelum dia huruf mati, huruf mati tu bukan huruf ya, kan? Sebelumnya baris depan. Okey. Sama juga baris pada huruf ra tu atas bawah depan, tak kira lah kan. Okey. Yang tu kita baca dia tebal juga. An-Nur, kan? Al-Fajr, An-Nur. Contohlah saya gegarkan sikit lebih nak bagi dengar dia takrir dia. Okey ya, sebenarnya kita baca sikit je, 2 kali ya. An-Nur, Al-Fajr. Okey, lepas tu ra tu sama juga. Ra yang kita mati tu baris atas, baris bawah atau baris depan. Sebelumnya ada huruf mati, sebelumnya baris bawah. Yang ni kita baca nipis, kan? As-sihr. As-sihr kita baca nipis. Tarqiq, tafkhim, tarqiq. Yang ni senang aja. Jangan huruf ya cukup. Huruf ya tak boleh belakang ni, kan? Okey, kita masuk yang pelajaran yang ke surat yang 101. Okey, huruf ra sukun mendatang. Okey, ra sukun mendatang. Ra ni kita mati, ra ni kita waqaf, dan kita datangkan matilah nak waqaf, kan? Mati, lepas tu sebelum dia ada huruf ya. Ya ni ya lin baris atas, kan? Ya lin. Yang sebelah ni ya mat. Ya lin baris atas ada tanda mati. Ya mat ni kosong, yang kita baca panjang sebelum dia. Yang ni pun kalau waqaf baca panjang lah. Kalau ya lin, kalau waqaf kena jadi mat lin lah, kan? Asalnya baris fathah, kasrah atau dhammah depan ni huruf ra ni. Sama juga yang ni, huruf ra ni baris atas, depan, bawah. Tapi ada huruf ya. Tak kira baris di atas ke baris di bawah ke sebelum ya ni, dia tetap baca nipis. Wat-tayr. Seringai terus. Wat-tayr. Wat-tayr. Itu. Tayr. Minta maaf kalau tak berapa apa. Sebutan tu tak berapa terang sebab Tayr. ya. Al-Munir. Al-Munir. Sebab tak apa terang tu, sebab telinga saya tak berapa clear, tak clear kan. Dia macam ni apa? Tak apa lah. Jadi dia kita sebut ni pun takut tuan-tuan tak jelas. Wat tayr. Tayr. Al-Munir. Al-Munir. Dua-dua seringai, tarik bawah dan nipiskan. Letak ada takrir dia. Takrir dia nipis. Yang tu Al-Munir. Okey. Okey, cuba tu dulu Kita cuba tu yang tu dulu. Atoy dengan mana yang nak habis dah. Okey. Okey. Mari sama-sama kita cuba Siapa dah Hakim dulu. Nipis senyum macam biasa lah. Rendah pangkal dia. Toy tebal. Toir. Waqaf maklin. Kan? Cuba. Wat-tayr. Sebelah dia. Al-Munir. Okey. Terus. Wat-tayr. Wa ni apa? Yang wa. Wat-tayr. Wat-tayr. Okey. Al-Munir. Situ. Okey. Darah. Puan darah. Wat-tayr. Al-Munir. Okey. Wat-tayr. Al-Munir.
Okey Umar. Tapi kena sabar kalau mat lin ni dia kena sabar. Dia tak boleh cepat-cepat masuk toy. Tak boleh. Toy ya. Angkat. Toy. To tebal. Toy. Tapi wa jangan tebal ya. Wa nipis. Wa. Toy. Toir. Al-munir. Al-munir. Munir. Jangan munir. Jangan re belakang ya. Itu. Jangan ditebalkan pula. Okey, selesai ya. Lepas tu kat sini dia cakap tarkik. Okey. Apa dia? Ra harus dibaca tafkhim atau tarkik. Tarkik lebih utama, baca nipis lebih utama. Ra sakinah kerana waqaf, asalnya baris kasrah dan selepasnya asalnya baris mawar dan selepasnya terdapat huruf ya mahzufah, iaitu huruf ya yang telah dibuang pada penulisan Rasal Usmani. Ni. Dia tak ada dalam Rasal Usmani, dia tak tulis ya tu. Dia tak tulis. Dia tak tulis ya. Lepas tu hazaf ya pada penulisan. Pada tulisan tak ada. Pada tulisan tak ada. Contohnya dia sebenarnya dia ada dalam apa? Bacaan. Dalam dekat resam ni tak ada. Dia tak ada dalam dia. Tapi kalau kita baca dia, kalau kita wakafkan, kita naklah baca, dia nipis boleh, tebal boleh, tapi nipis lebih utama. Tafkhim tarkik. Faham tak? Macam tu wa auhayna ila Musa an asri. Tu ada, dia dah khazaf, dia dah tak tulis, buang. Kat situ ada asri. Asri bi ibadi innakum muttaba'u. Okey. Tapi kalau kita wakaf, jadi wakaf macam mana? Kita kena wakaf, kena wakaf nipis. Dia sebenarnya roya. Sama juga dengan fakai fakana azabi wa nuzuri. Dia sebenarnya wa nuzuri. Tapi sebab itulah kita boleh wakaf dia. Kalau ikut kita punya yang asal dia, ra yang berbaris kita matikan kan, ra yang berbaris bawah atas depan kita matikan sebelum dia ada huruf mati, sebelum dia baris atas. Contoh ni as ni kan, kita akan baca dia sebenarnya an asr, tebal kan, an asr. Ni kan kalau kita wakaf ni wa auhayna ila Musa an asr, tebal. Tapi dia sebenarnya ada huruf ya ni, sebab tu dia boleh baca tarkik. Wa auhayna ila Musa an asr. Dia boleh tebal, nipis. Tengok mulut saya tu kan, asr. Macam asr tu mulut ni jadi macam ni. Mulut kita jadi tu. Bentuk macam tu. Macam kemah cekung. Asr. Dan nipis asr. Boleh baca nipis tebal. Tapi nipis lebih utama sebab ada ya yang dihazafkan tu kan. Okey, bawah sama juga. Fa kaifa kana azabi wa nuzur. Kalau ikut dia memang tafkhim, tapi dia lebih utama baca nipis. Fa kaifa kana azabi wa nuzur. Wa nuzur nipis, wa nuzur tebal, wa nuzur dua-dua boleh baca. Faham tak? Macam itulah dalam resam Usmani memang macam tu. Ada tulisan yang dipadamkan, dibuang, tapi sebenarnya ada ya dekat situ dalam kita punya ni. Okey ya? Boleh ya? Okey, cuba boleh faham tak ni? Misalnya wa auhayna ila Musa an asr. Kalau lagi situ tebal kan, asr. Kalau lagi
وأوحينا إلى موسى أن أسر nipis an asr nipis asr tebal kan. Kalau fa kaifa kana azabi wa nuzur tebal. Fa kaifa kana azabi wa nuzur nipis. Okey. Boleh? Cuba. Menuzur. Cuba. Akino sampai asr tu. Cuba. Tak bunyi suara. Tak buka suara katuk. Dah baca suara katuk pula. وأوحينا إلى موسى أن أسر وأوحينا إلى موسى أن أسر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر. Ni tebal nipis. Wa nuzur. Nipis ya. Kalau baca tebal lagi mudah lah sebab dia tekan, tapi dia utamakan baca nipis. Kalau baca nipis, kalau baca tebal فكيف كان عذابي ونذر. Yang atas وأوحينا إلى موسى أن أسر. Okey, ya. Asar tebal banyak sangat sikit je. Okey, terus. Cuba terus. وأوحينا إلى موسى أن أسر. Nipis. Tadi sebut nipis tak? Buat. Okey, tapi dengar macam tebal. Okey. Ini tadi nipis je. Okey. Kalau tebal macam mana pula? وأوحينا إلى موسى أن أسر. Tu tebal nipis. Tebal. Okey ya. Terus an asr. Okey. فكيف كان عذابي ونذر. Zu lidah. Zur wa nuzur. Lidah kena kena tak wa nuzur zur wa nuzur tu. Kali. Pakai فكيف كان عذابي ونذر. Lagi. فكيف كان عذابي ونذر. Zur. ذر. Ro takrif. ونذر. فكيف كان عذابي ونذر. ذر. فكيف كان عذابي ونذر. Okey, boleh. Okey, terus. وأوحينا إلى موسى أن أسر. وأوحينا إلى موسى أن أسر.
فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر. Okey. Terus. وأوحينا إلى موسى أن أسر وأوحينا إلى موسى أن أسر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر. Okey. Boleh? Tengok dekat belakang tu ada ayat kan? Ayat baca tembang surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ni banyak wakaf dengan ra. Anak berlatih wakaf ra boleh kat surah Al-Qamar ni kan. Ya, saya baca ya. Kita dengar anak dua. Tak clear lah. Kecil. Kecil. Saya baca dekat buku lah. Mata saya tak berapa ni. Dengar A'udzubillahi minasyaitanirrajim. اقتربت الساعة وانشق القمر. Dengar tak? Tebal. Dengar. Cara dia. Sebenarnya kalau tuan sebut nak matikan huruf ra ni, tuan jangan laju-laju sangat. Sebut relax je. Tenang aja. Kalau tenang jadi je. Kan? Lalu letak mim ni pi qamar. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Mir nipis. Dengar nipis Dengar. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقير. Mustaqir. Tapi ni tengok sabdu kan. Dia sabdu. Dia sabdu. Tapi kalau tuan-tuan baca wasal dia berubah tau. Dia berubah. Kalau tuan-tuan baca waqaf, tuan-tuan sebab dah matikan kan? Ya. Dah matikan apa? Huruf ra tu, sabdu tu dia tak kira baris pada sabdu tu lah. Dia dah kira mat sukun. Kan? Pening juga nak mengendali ni. Saya hilang. Besar sikit. Cik sangat. Ni. Tengok sabdu kan? Sihrum mustamir. Tapi tadi belajar tak adalah waqaf sabdu. Ni kan dalam Quran sabdu pula kan? Okey. Dia kena sama juga. Ra yang kita waqaf sebelum dia baris bawah. Mustamir. Tapi kalau tuan wasal ni dia jadi lain tau. Dia jadi tengok baris pada atas pada ra pula. Dia tak boleh baca macam tu lah. Dia kena baris ra. Wa yaqulu sihrun mustamirrun wa kadza. Mustamirrun. Dia macam tu. Kalau dia baca wasal, dia kena kira baris pada ra pula. Baris pada ra baris atas kan? Baris depan kan?
Baris dua depan, baris atas, dua di atas sama lah. Janji di atas, janji di depan. Sama lah. Dia akan baca mustamirrun wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqirrun wa laqad jaa dia lagi mustaqirrun wa laqad jaa dia jadi tebal balik sebab dia dah guna baris yang sabdu atas sabdu tu kan, baris depan tu. Tapi kalau waqaf dah tak ada dah, baris tu dia tak guna kan. Dia akan mustamir, amrim mustaqir. Dia nipis. Ni nak kena faham ni. Kalau kita nak wasal ni nak kena tahu cara dia. Nak kena tahu cara. Kadang-kadang kita nak menyambung-nyambung kan. Ada orang suka baca sambung-sambung. Nak sambung tu nak kena tahu. Ada idgham ke, tak ada idgham ke, nak baca tebal ke, nak baca nipis ke, nak kena tahu dulu tu. Okey ya. Okey terus. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. Dajar. Janipis dengan dajar. Bukan dajar, dajar. Sempat tak buat kan? Kan. Hikmatun balighah fama tughnin nuzur. Tughnin nuzur. Macam kita baca tu kan. Jangan buat macam nuzur tadi ada tebal nipis. Yang tu pada ayat tadi je. Yang nuzuri tu kan. Ayat tadi je. Ni bukan. Ya. Fatawalla anhum yawma yada'ud da'i ila syai'in nukur. Tebal nipis. Tebal ra yang kita waqafkan ra sakin, ra sakinah sebelumnya kerana waqaf sebelumnya tak kira lah baris ra tu baris bawah, baris depan, baris atas, kan dia berbaris sebelumnya berbaris depan, kena baca tebal. Okey. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. Shin sabdu ra matikan sebelum baris bawah, muntashir. Boleh? Tuan puan di Facebook boleh dapat tak? Boleh? Okey, yang di Facebook boleh dapat. Betul lah. Okey, Waalaikumsalam. Yang baru sama-sama kita sekarang tengah dah nak habis dah ni. Kisah pula. Nak habis apa? Baca ra tebal, ra nipis. Okey. Boleh tak baca seorang satu ayat kat atas tu? InsyaAllah kan. Tak jelas. Apa yang tak jelas ni dalam Facebook ni? Okey. Tak jelas. Apa yang tak jelas, Puan Kamsiah? Apa yang tak jelas? Tak jelas bunyinya ke? Tak jelas gambar ke? Tak jelas penerangan ni ke apa? Okey. Boleh tak pilih satu? Tak kira lah yang sama ke apa, sebab saya nak tengok kecekapan tuan-tuan perempuan menyebut. Okey, tahu ilmu tu tahu. Kan? Ilmu tu tahu. Praktik teorinya tahu. Praktik teorinya tahu. Kan? Maksudnya dirayahnya tahu. Cerita dia kenapa dia baca tebal, kenapa kan? Cerita dia. Apa dia, kenapa dia baca tebal, sebab dia mati sebelum dia baris atas baca tebal. Kan? Tapi riwayah dia tiru macam guru baca ni, boleh tak boleh? Kan? Dia bab lain, bab menceritakan praktikal
dia punya teori lain, dia punya praktikal lain, teori dia lain. Dua-dua kena tahu. Dua-dua kena tahu. Nak terangkan sebab apa, kan? Sebab apa dia baca tebal? Sebab ra yang kita matikan kerana waqah, sebelumnya berbaris atas, kan? Baca tafkhim. Oh, tak terang gambar. Surah Al-Qamar tu, surah Al-Qamar. Al-Qamar tak terang. Okay, tak terang. Saya pun tak nampak, saya pun baca tempat lain. Yang tu saya tunjuk kan, surah apa, macam mana nak baca. Tapi saya pun duk tengok kat buku ni, tak nampak. Mata saya pun tak nampak. Boleh besarkan nanti, tapi dia keluar daripada skrin. Daripada skrin telefon tuan-tuan. Kalau saya besarkan, boleh. Besarkan sikit lagi boleh. Tapi takut. Bukan takut. Apa ni? Nanti dia keluar. Nak saya keluar. Tu. Dia tak nampak lagi tu tak? Tu. Kan? Okey. Boleh pilih. Sama pun tak apa. Yang lain pun tak apa. Pilih satu ayat. Dalam banyak-banyak ayat ni, daripada ayat 1 sampai ayat 7 ni, pilih satu. Saya masa tadarus tu, benda ni kena dekat saya pula banyak. Jadi depa tak dapat buat kan. Tapi saya tunjuk lah macam mana baca tebal, macam mana baca nipis. Okey, cuba. Okey, ayat nombor 1 Ustaz. Satu. Iqtarabatis. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sekali. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Qamar tu boleh qamar. Mim tu nipis jangan qamar. Okey, terus. Cik Noah nak pilih mana? Yang nombor 1 juga. Ada lagi pendek bawah Cik Noah, bawah tu. Hikmatun balighatun fama tunin nuzur. Saya ambil nombor 4 Ustaz. Walaqad ni. Walaqad ja'ahum. Macam je, tak apa. Kena berani. Walaqad. Walaqad ja'ahum. Wa ni pi. Walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi muzdajar. Betul tak ni? Muzdajar. Sekali. Muzdajar. Fihi muzdajar. Fihi muzdajar. Sofir Muzdajar. Okey. Terus? Ya, 2 Ustaz. Wa in yarau ayatan yu'ridu. Jangan yarau. 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 Jangan yarau. Yarau ra ni pi. Ni pun satu juga. Ra tebal. Ra baris atas, ra tu tebal, tafkhim. Wa in yarau. Terus kuncuk. Ra bulat ni. Ra, jangan muncul belum muncul ni. Kalau muncul tu dah waw. Rau. Tarik balik. Rau. Wa in yarau ayat. Tu kali. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Mustamir. Okey. Okey. Terus yang mana? Cik Tuan? Ustaz. Ayat nombor 3. Wa kadzabu. Wattaba'u ahwa'ahum.
Wa kullu amrin mustaqir. Okey, boleh ya? Pas dah tu. Okey. Jangan confuse dengan tuan-tuan puan di Facebook ya. Jangan confuse dengan sabdu tu ya. Sabdu tu kalau baris yang pada sabdu atas tu bila baca wasal baru kita guna kaedah yang lain. Macam dia baris atas. Kan? Dia baca baris atas akan baca tebal ron ke run ke kan? Baris atas kalau run masa ru tebal lah masa idgham tu kan. Mustamirrun kan? Mustaqirrun situ. Tapi kalau masa waqaf dia akan jadi nipis sebab dia tengok baris sebelum huruf ra. Sebab ra tu dah diwaqafkan, baris tu dah tak digunakan lagi kan? Faham? Ya. Okey. Dia apa-apa pun talaqi musyafah, talaqi berdepan dengan guru barulah tahu macam mana keadaan bacaan dia. Dia keputusan dia apa Quran ni lalas dengar dan baca depan guru dan guru baca dan dengar dan bacakan sekali depan guru. Itu baru guru akan pastikan benda tu tepat ke tak tepat. Sebenarnya baca Quran ni, kalau baca Quran ni dia sebenarnya kalau asas-asas ni tak apa. Tapi kalau bacaan dah macam kita sanad ke apa kan, memang tak boleh lepaskan langsung. Tu kena amanah. Memang tak boleh. Kalau tak boleh baca sampai boleh, sampai jadi nipis. Kan macam jadi nipis. Macam itulah keadaannya. Kan kita kena baca sampai benda tu menjadi. Dia tak boleh macam pas. Kan ini kalau belajar lain. Masih kita belajar lagi kan. Okey, kalau lebih kurang ustaz pun okey. Boleh. Tapi ustaz dah tunjuk dah yang betul macam mana cara dia kan. Okey, boleh ya? Okey. Terusnya kita pergi yang bacaan khusus. Bawah tu khusus. Okey. Dia khusus maknanya dia imalah. Imalah ni macam dia condong. Condong kita baca condong. Okey, kalau tegak baris atas. Majaraha. Kan? Sebab alif sebelumnya selepasnya ada alif mat kan mestilah baca baris atas kan. Majaraha. Kan? Dia tidak juga majriha. Majra baris atas, majri tarkib baris bawah. Dia ni condong, mereng. Di antara atas dengan bawah dia mereng. Majri bukan majri. Majri X-ray, majriha. Majriha. Dengan majri ya. Bukan majra. Majra bukan kita punya sebutan. Kita buat majriha. Okey. Tu bacaan dia. Ni imalah. Special. Kalau raum pula bunyikan 1/3. Bunyikan baris bawah tu ada bunyi. Wal asr yang kita belajar tu kan. Ra yang kita waqaf sebelumnya huruf mati, sebelumnya baris atas baca tebal wal asr. Tapi dia boleh baca wal asr. Macam tu. Dengar? Wal asr. Wal asr. Wal asr. Dia ada bunyi baris tu. Baris tu dia bunyi wal asr. Wal asr. Jangan bunyi wal asri lah. Kuat. Dia sikit je.
Wal asr. والعصر Ri. والعصر Sebab raum ni, bacaan raum ni, dia baris depan dengan baris bawah. Baris atas tak ada. Kan? Bacaan raum. Wal asr. Ada ri. Wal asr. والعصر Wal asr. والعصر والعصر Ri. ري Wal asr. والعصر Macam tu. والعصر Dia kalau baris depan boleh, baris bawah boleh. Kalau baris atas tak boleh. Baris atas waqaf terus. Ni wal asr. والعصر Walayalin ashr. Dia macam bunyi sedikit, 1/3 bunyi dia kan. 1/3 sikit lah. Kalau setengah kuat kan. Wal asri kan. Wal asri. Wal asri. Tu bunyi. والعصر Kalau wal asr itu bacaan biasa. Ini bacaan khusus. روم Raum. Apa dia raum? والعصر Boleh? Dapat? Cuba. شاء مجريها والعصر والعصر Wal asr. والعصر Ri tak ada? والعصر Tu waqaf Wal biasa, asr. tak special. Wal asr. والعصر والعصر Dia kata mendengarkan huruf dengan kadar 1/3 harakat sehingga yang boleh mendengar huruf berharakat 1/3 ni orang yang hanya berada di hadapan kita. Sebab tu tak boleh kuat. Tak betul pula raum kalau kuat. Raum ni kalau kita baca kuat tak boleh lah. Sebenarnya dalam Fatihah waqaf tu boleh baca raum. Boleh baca raum. Yang baris bawah boleh baca raum. Baris depan, baris bawah, baris atas tak boleh. Faham? Wal asri. والعصر Itu kuat. Itu setengah. Sikit. 1/3. Di antara dalam 1/3 kan. Jadi kecil kan. Kecil lah bunyi dia. Wal asr. والعصر Kan dia kalau orang yang di depan kita dengar kan. Sekarang ni memang semua duduk depan saya. Jadi saya dengar lah. Semua duduk depan. Pakai mic lagi lah macam saya ni. Dengar? Wal asr. Dengar? Ya, Dengar ri tu. ya. Tapi sikit je kan. Okey والعصر Cuba lagi sekali. والعصر Ri. والعصر So ada. Tapi macam perempuan tuan tak mahirkan huruf mati yang asal tu. Bila baca tu macam tak lepas huruf yang asal tu. Wal asri. Wal asri. Wal asri. والعصر Itu sebut-sebut ri betul-betul. Itu memang baris bawah. Kalau ri tu kan tak boleh. Dia ada. Itu nama bacaan special, khusus. Dia sikit je. والعصر Kalau kita dengar macam tu تسأل من أين أتى الإشمام في قوله تعالى في جاء. يأمنا مع العلم أن الإشمام لا نعم الإشمام لا يكون إلا في الضم يا أخي ثم
لما أخت يسرى شريك Dengar tak? المجلس أصلها تأمنون ما لك لا تأمنون تأمن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة ولا أما لا على يوسف فتأمننا لنا هذه الكلمة يعني مسهلة بإحدى طريقتين الضم في النون التي بعدها وهي Okey, tak apa. Okey ya. Cuba. Cik Noh. Majliha. Majri. X-ray. Yang majri. Majri. Majliha. Ha. Majliha. Wal asr. Yung O. A. Asr. Wal asr. Wal asr. Bukan os. A. Kalau Asr. O ain tebal. Wal os. Wal a. Wal asri. Wal asr. Macam tu. Sekali lagi. Wal asr. Asr. Wal asri. Wal asr. Betul, bunyi betul ke? Ri. Dengar. Ni dia. Orang depan ni dengar. Wal asri. Wal asr. Wal asr. Tu. Dengar orang depan. Dengar sangat-sangat Asr. Os, jangan os. As. Asr. Kalau os tu dah besar bunyi ain. Dia a. Asr. Okey, boleh. Terus. majriha wal asr Mana? Raum. wal asr Okey. Situ lah. Cuba. Dah Ustaz. Boleh. Yang boleh tadi. Cuba. Majriha wal asr. Boleh. Sekali lagi. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Boleh. Wal asr. Wal asr. Ada tak? Ada. Okey ya. Ni dia boleh baca. Boleh baca apa? Raum. Raum. Boleh baca raum. Okey ya. Boleh faham? InsyaAllah Ustaz. Raum ni dia Buat sikit tak je. jadi. Dia sikit je kan. Okey. Habis cerita huruf Ra. Tapi kena banyak tengok, banyak balik ulang dan banyak dengar bacaan tak boleh sekali je tu ya. Nanti bila kita dah baca nanti kita akan jumpa lah huruf Ra ni, cara wakaf kan. Tapi buat permulaan tu tak ada banyak lah kita jumpa. Okey. Sekarang ni kita nak pergi wakaf. Wakaf. Wakaf ni kita tak tumpu sangat pun. Ini wakaf ni tanda-tanda, lebih pada tanda-tanda berhenti kan. Apa dia wakaf dan ibtidak. Okey. Ke surat 104 kan? Ya.
Ya. Okey, waqaf ni bermaksud memutuskan suara dan mengambil nafas baru untuk memulakan bacaan yang berikutnya. Memang kita memang nak berhenti, niat nak berhenti dan untuk ambil nafas baru dan mulakan bacaan dan mulakan bacaan berikutnya. Waqaf. Waqaf berhenti dengan ambil nafas baru. Ibtidak ni bermaksud memulakan bacaan pada tempat yang betul. Okey. Dan waqaf nak kena ambil bacaan yang betul, kan? Kalau yang dekat nombor selepas nombor tu memang betul lah, lalu kan lepas nombor tu. Tapi masalah kalau kita waqaf kat tengah-tengah tak cukup nafas, kita waqaf. Nak ambil balik tu ibtidak. Dengan dia kata ibtidak bermaksud memulakan bacaan pada tempat betul, maksudnya nak kena makna yang betul lah. Okey, berhenti waqaf dan mulakan ibtidak bacaan pada tempat yang betul akan memberi makna yang tepat dan tidak merosakkan makna. Kan ibtidak. Kalau kita berhenti waqaf dan memulakan ibtidak pada tempat yang betul, kita tak rosakkan makna. Okey ya. Okey. Waqaf ni, ibtidak ni mahir pelajaran dia ni luas lah, ilmu dia ni luas. Waqaf tidak, dia kena mengena dengan bahasa Arab, kan? Okay, bukan sebarang-sebarang orang mahir tentang waqaf ni, kan? Waqaf ni kena ada tajuk khas waqaf. Lebih, tapi lebih pada sini, lebih pada nak tengok dia punya tanda-tanda waqaf, kan? Dah tu nak tahulah waqaf ni ada jenis-jenis apa waqaf, yang tu yang kita nak tahu. Ilmu waqaf ni kan kita nak tahu. Tapi yang betul-betul mahir makna ni, sebab kadang-kadang tapi kita sekarang dah mudah sikit. Kita waqaf ni dah ada Quran waqaf ibtidak, kan? Dah ada Quran waqaf ibtidak. Kita rasa terlepas jugalah, walaupun kita tak tahu makna, kan? Bila kita guna Quran waqaf ibtidak ni, kita pandu yang tu je. Okey ya. Okey. Yang betul ke tak betul ibtidak tu wallahu alam. Waqaf tak boleh. Ibtidak ni ambil tempat tu betul dengan makna dia tu, itu wallahu alam. Tu yang pembuat Quran tu kan, itu bukan kerja kita lah, kan? Kita ni sebab lah Quran ni dia lah tak boleh main-main lah. Tak boleh main-main, tak boleh kata suka-suka. Nak buat waqaf ibtidak ni tak boleh buat suka-suka. Tapi ni dah diluluskan, kan? Dah ada dah diluluskan oleh lajnah yang cek Quran ni dalam kementerian, kan, dalam negeri, kan, dia kan, dia orang yang cek semua. Itu dah, kita dah serah pada dia orang yang ada ilmu lagi, dia orang yang luluskan. Jadi kita pun sebab Quran waqaf ibtidak ni dah meluas dah ke Malaysia ni, dah banyak Quran waqaf ibtidak, kan? Jadi dah banyak orang. Dia bukan bermaksudnya dia ada waqaf ibtidak, dia tak suruh kita belajar bahasa Arab. Bahasa Arab tu kena belajar lah, kena belajar, kan? Kena belajar. Mendalami bahasa Arab ni untuk faham Quran ni, kan, kena belajar lagi. Okay, kena, sebab tu kita tak boleh habis-habis. Kalau korang baca dah okey dah, kita pergilah belajar harfiah, kan? Harfiah makna-makna perkata-perkata Quran tu. Tu kena belajar nahwu, belajar sahraf, kan, kena belajar, kan? Baru dia ni, okay, barulah complete. Okay. Tapi nak memahir waqaf ni betul-betul ni, bukannya calang-calang orang lah, ya. Okay. Saya pun tak malah nak cerita lah pasal Quran waqaf ibtidak ni, sebab saya bertelaki dengan orang Arab, saya tahu lah macam mana, kan? Sebab ada tempat-tempat yang waqaf ibtidak yang ditanda tu, dia tak mahu kita waqaf, dia tak mahu kita ibtidak kat situ. Kita waqaf, okey, waqaf, kan? Okey, waqaf, pak, berhenti. Tapi yang ibtidak tu, yang mula tu, dia tak mahu kita mula kat situ. Mula tu, tak boleh waqaf dekat ni. Dan kadang-kadang ada tempat tu, dia kata sini kena baca habis terus, kena baca satu ayat terus. Kalau putuskan tidak, makna dia
tak sangkut langsung makna dia kan. Tu kan. Tu cakap itu susah nak kena ada seminar lain. So kau tidak ni. Sebab nak kata tak betul pun tak boleh, sebab benda ni dah lulus kan. Dah lulus, kita dah guna kan, dah ramai orang guna. Orang pun dah macam orang pun lega lah, menarik nafas lega lah sebab ada Quran wakaf tidak ni ya. Tapi tak tahulah keadaan macam mana. Wallahualam. Itu kan kerja kita, kerja depa semua kan. Kita pakai je Quran. Pada tak ada kita tak tahu, pada tersalah terus, biarlah kita ada panduannya kan. Kan? Ya. Kalau kita tak tahu betul, celaru je, biar ada panduannya. Okey. Boleh. Okey, tanda-tanda wakaf. Tengok kat bawah tanda wakaf. Ini yang diguna dalam Resam Osmani. Dalam Quran yang kita guna kan. Dia tak ada yang lain-lain. Dia guna yang ni je. Ada mim wajib wakaf. Macam kita duk baca Iqra dulu kan. Dia tanda kan mim wajib wakaf. Lepas tu lam alif dilarang wakaf. Mana dia tak haram dilarang aja. Bukan haram. Tak ada haram wakaf, tak ada. Sebab nanti kita tahu sebab apa wakaf ni boleh kan. Okey. Lepas tu sod lam ya harus wakaf. Wasal sambung bacaan adalah lebih utama. Dia harus tu mana boleh lah, boleh wakaf, tapi wasal lebih utama. Okay, lepas tu qaf lam ya qali, yang panggil soli kan. Qali ni wakaf lebih utama, yang ni lebih utama, berhenti lebih utama. Okay, jim harus harus wakaf. Harus tu kita ambil berhentilah kat situ, kat jim. Kalau tu yang tanda titik 3 ni, titik 3 ni berhenti di antara. Diharuskan wakaf salah satu tempat, bukan pada kedua-duanya. Ta'anuk, wakaf ta'anuk, nama dia wakaf ta'anuk. Titik tu menandakan isyarat wakaf. Titik 3 tu menandakan isyarat wakaf. Kita boleh wakaf. Kalau kita dah wakaf kat depan titik pertama, titik kedua kita tak wakaf dah. Titik kedua kita lepas titik pertama tu, kita sambung dulu di belakang titik pertama tu, terus baca wasal, terus baca kan. Kalau kita nak berhenti kat titik yang kedua, macam dalam surah Al-Baqarah pun ada lah kan. Ya. Ayat berapa kalau kita nak berhenti, la raiba fi kan. Hudal lil muttaqin. Kan kita nak sambung, nak kita boleh pilih yang mana satu. Dua-dua betul maksud dia. Dua-dua erti dia kena wakaf kat sini, kena wakaf kat sini pun kena. Kan? Okey. Itu tanda wakaf. Lepas tu yang bawah tu ada bulat kosong tu, itu tanda kalau kita wakaf dekat nombor. Maksudnya wakaf di akhir ayat. Okey. Lepas tu sin tu sin kecil yang ada dekat atas perkataan. Bila kita baca sin kecil, sin kecil tu saktah berhenti sementara tanpa bernafas. Saktah ni, anda faham? Saktah ni berlaku bila bacaan wasal, bacaan terus. Kalau dah wakaf tu tak ada dah saktah. Macam ada setengah-setengah tempat ada sin kan, tapi dekat wakaf kan. Dekat wakaf macam surah Al-Kahfi, kita berhenti betul-betul tu, berhenti tu tapi saktah. Tapi kita wakaf. Zaman kita nak pilih, kita nak saktah ke nak wakaf. Kalau saktah jangan ambil nafas, berhenti tanpa ambil nafas, berhenti sekejap je, berhenti betul, berhenti, dan tu baca terus. Faham tak? Faham. Dia tak boleh kata berhenti kita lama tak boleh berhenti lah. Sekejap je saktah ni. Okey. Tu tak apa, nanti kita ni saktah nanti kita bincangkan. Okey.
Sebab wakaf pula. Mari kita tengok sebab. Selalu wakaf ni orang tak minat belajar. Kan? Orang tak minat belajar. Lagipun kita tak boleh skip. Ini ilmu, kan? Kita kena cerita macam mana. Okey. Sebab wakaf. Jenis wakaf tu kan. Sekejap ya. Tadi tanda-tanda. Ni jenis. Jenis wakaf. Puasa dah habis ke? Semua dah habis lah puasa? Mula sehari Ustaz. Baru mula sehari? Ah, Sakan raya. Tak pergi mana sakan. Raya. Orang dah raya 2 kali. Saya pun belum raya lagi. Saya puasa dulu tu tak sihat lah tu. Berhenti dulu lah. Kan? Okey ya. Ikhtibari. Wakaf yang mula-mula sekali, wakaf ikhtibari. Wakaf ni tempat kita nak menguji, nak uji. Nak uji lah, kan? Jenis dia wakaf ni berhenti pada satu kalimah bagi tujuan menguji. Wakaf ikhtibari. Hamzah kha ta bawah ti ba alif bari roya ikhtibari. Tulis kak mana ada akak ni. Ada kakak pula. Ada puan dalam Facebook ni. Dia cakap tulis kak puan Khamisah, tuliskan sikit jawi kat depan ni. Boleh baru sebut betul. Kalau tidak, kalau eja IKSTIBARI dah tak tahu dah apa. Ikhtibari. Ikhtibari. Hamzah kha ta ba alif roya ikhtibari. Tu nama sebenar kan. Tapi kalau tuan-tuan baca Rumi ni, tuan-tuan sebut nanti tak betul. Kan? Ikhtibari. Boleh tulis. Cuba tulis dulu. Nak bagi jelas lagi tu namanya. Hamzah kha ta ba alif ra ya. Yang ni tuan-tuan tahu ejaan dia tu, tuan-tuan pun boleh bubuh baris dah. Ikhtibari. Kita minta tolong puan Khamisah. Dari mana puan Khamisah ada tak? Ada. Dari Perak, orang Teping. Tulis. Okey, kalau dia nak tulis lah. Kalau tak tulis, tak buat macam mana, okey ya? Okey ya? Minta dia punya ihsan. Okey, terus. Dia kata tu untuk menguji adakah pembaca mengetahui huruf ta di akhir kalimah tu ada ta maftuha atau ta marbutah. Macam saya nak uji tuan-tuan puan lah. Ta tutup ke ta tutup ke ta terbuka? Orang panggil ta cawan. Ta cawan ke ta bulat? Ta bulat ni ta maftuha. Ta marbutah. Kan? Ta maftuha yang terbuka tu. Maftuha yang terbuka tu. Ni saya pening-pening ni, jangan main nanti kita balik cakap lagi. Dan dalam Facebook tak sat dengan Tasin petang tadi dah terbalik dah sangkut. Okey ya? Tu. Sama ada sebab apa? Kalau bezanya kalau ta maftuha tu tuan-tuan akan berhenti ada bunyi hams. Contohnya kan? Kalau ta maftuha tu tuan-tuan akan berhenti bunyi ha.
Kan? Bunyi ha, tak bunyi ta. Contohnya saya nak uji tuan-tuan kan. Berhenti uji. Lepas tu baca semula. Lepas tu hukum dia harus wakaf. Nak ujian harus wakaf. Ni guru lah uji ni. Kan? Lepas tu kita kena mulakan bacaan balik di tempat yang wakaf. Mula bacaan ni, seterusnya menyambung bacaan dengan kalimah selepasnya jika sekiranya makna ayat tersebut mengizinkan. Jika tidak, hendaklah memulakan bacaan pada kalimah sebelum kalimah yang dihentikan mengikut kesesuaian makna. Itulah. Start balik. Faham? Ustaz. Tu. InsyaAllah. Tu. Ini untuk ujian lah, menguji. Okey. Okey ya. Itu ikhtibari. Okey, kita pergi seterusnya. Okey. Nama dia macam mana tuan-tuan nak ajar tu? Kalau tuan-tuan tulis dalam masa tu apa? Kalau Rumi apa nak tulis tu? Apa nak sebut tu? Idtirari. Alif dot. Alif dot baris bawah. Ittir tara. Alif ittira. Alif dot ta ra alif roya. Idtirari. Leh. Ittirari. Id dot kan? Tira ta baris bawah ti ra alif ra tirari roya ri. Okey, maksud tu darurat. Okey, berhenti pada suatu kalimah atas sebab-sebab darurat. Darurat. Apa yang darurat ni? Bersin darurat lah. Bersin kan? Baca. Cum. Bersin. Kan? Terputus nafas. Habis nyawa. Betul-betul saja. Nyawa habis. Putus. Tak baca lah. Habis nyawa tu kan. Nafas tak sampai lah. Tak ada nyawa lah baca. Kan? Allah. Kejap antum masalah teknikal ni. Sat. Nanti terpadam pula dia. Sekejap ya. Allah. Sat ya. Sekejap. Sat. Allah. Maaf lah, Man. Maaf lah.